Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita daripada 3 orang yang berbeza, pengalaman yang cukup luar biasa, menarik untuk kita jadikan iktibar dan pengajaran. Iktibar dan hiburan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa berlengah lagi, Abang akan ceritakan 3 lagi cerita yang menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Alexandra, berlaku dekat Sandakan tahun 2021. Waktu tu baru habis kita zaman-zaman COVID. Dengan kata lain, ramai orang yang waktu tu memang tak ada kerja. Apa-apa kerja pada waktu tu, kalau dapat kerja sangat-sangat dihargai. Begitu juga dengan Alexandra. Pada tahun tu, selepas habis COVID, dia dapat tawaran bekerja dekat satu pasar raya dekat Sandakan. Pasar raya tu ada 4 tingkat, tapi yang digunakan hanyalah tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat ketiga. Tingkat keempat dulunya adalah pejabat, tapi disebabkan kita ada COVID, lepas tu terpaksa tutup banyak perniagaan, pejabat dekat tingkat 4 dipindahkan ke kawasan lain. Tingkat 3 pula jadi store. Tingkat 2 adalah tingkat untuk menempatkan plastik-plastik dan juga bekas-bekas makanan. Tingkat yang terbawah iaitu tingkat 1, kadang-kadang kita panggil ground floor kan. Jadi kat situlah tempat kaunter pembayaran dan juga kedai yang besarnya. Cumanya kalau ada customer yang nak cari plastik ataupun bekas-bekas makanan, dia akan naik ke tingkat kedua, tingkat yang atas daripada tingkat ground floor. Jadi pada waktu tu memang tak banyak pekerja. Pihak pengurusan tak nak ambil banyak pekerja sebab ekonomi baru nak pulih. Alexandra ditawarkan untuk bekerja tapi dengan gaji yang tidaklah terlalu mahal. Dia pula ditempatkan ke tingkat kedua dan dialah satu-satunya pekerja yang ditempatkan di tingkat itu. Sebenarnya pekerjanya tak ramai, lebih kurang 6 orang. 5 orang lagi ditempatkan ke tingkat 1 ataupun tingkat yang paling bawah dan juga ditugaskan untuk menjaga bilik store. Jadi dengan kata lain, sepanjang bertugas, Alexandra memang ada dekat tingkat yang kedua, tak ke mana-mana. Disebabkan untuk menghilangkan rasa boring sebab bekerja seorang-seorang. Customer pun tak berapa nak ramai sebabnya kebanyakan orang yang nak keluar daripada rumah masih lagi kena pakai penutup muka dan juga mendapat kebenaran untuk melintas kawasan. Jadi dia kata disebabkan itu dia selalulah tak ada customer. Duduklah tertonggok dekat tingkat 2 tu macam tu je untuk menghilangkan rasa boring. Dia pun susun-susun barang, buatlah apa-apa kerja untuk mengelakkan diri dia daripada tersandar tidur. Lepas tu dekat tingkat 2 sebenarnya dia seram tau. Dia kata dia tak suka sangat dekat tingkat yang kedua tu. Walaupun tingkat tu terang benderang dan agak luas kawasan dia, penuh dengan rak-rak yang ada plastik dan juga bekas makanan, tetap juga dia rasa macam ada yang tak kena dekat tingkat tu. Yang paling tak kena dekat tingkat tu adalah cermin. Ada satu cermin diletakkan dekat satu sudut di kawasan tingkat kedua. Tujuannya cermin tu diletakkan adalah untuk siapa-siapa yang ada di tingkat kedua dapat tengok siapa yang nak naik ke tingkat kedua daripada tingkat pertama. Dengan kata lain, cermin tu memang boleh bagi tahu, boleh tunjukkan siapa yang ada dekat dalam tingkat kedua ataupun siapa yang nak naik ke tingkat kedua melalui tangga. Dengan kata lain, cermin tu kedudukannya sangat strategik dan besar. Jadi setiap kali ada kawan-kawan ataupun ada customer yang nak naik ke tingkat kedua, Alexandra akan dapat tahu awal-awal. Jadi dia boleh bersedia untuk memberi layanan yang terbagus untuk customernya. Pada satu hari tu, waktu tu dia kata lebih kurang pukul 4, pukul 5 petang. Memang dah tak ramai orang sangat. Tiba-tiba dia nampak dekat cermin tu, ni masih lagi baru bekerja dia nampak dekat cermin tu ada satu customer tengah duduk berdiri depan satu rak
dia nampak daripada cermin, bukan daripada pandangan mata. Jadi dia tengok, oh ada customer. Memang jadi kebiasaan dia, kalau ada customer, dia terus dah pergi ke arah customer tu. Tujuannya untuk tanya, kak nak cari apa? Sebab dalam cermin tu nampak macam kakak perempuan rambutnya panjang mengurai. Hey, tak payahlah abang nak explain lebih-lebih. Dah pukul 1:30 ni. Jadi dia nampak customer macam tu, dia pun tak fikir panjang, dia pun teruslah pergi ke arah mana bayangan tu ataupun refleksi cermin tu menunjukkan. Dia pun pergilah ke arah tu. Tiba-tiba dia sampai kat tempat kakak tu sepatutnya berdiri, tapi kakak tu tak ada. Puaslah dia cari dekat setiap celah-celah, rak-rak. Mana kakak tu pergi? Diam je lah. Mungkin kakak tu dah turun ke tingkat pertama. Dia yang tak perasan. Jadi dia sambunglah kerja balik. Tengah-tengah dia nyusun-nyusun barang. Tiba-tiba dia tengok dekat cermin. Kakak tu ada lagi kat tempat yang sama. Waktu tu dia tak terfikir yang dia nampak tu sebenarnya bukan kakak alam kita. Kakak alam sebelah. Sebab apa dia tak terfikir? Sebab pada waktu tu pukul 4 petang. Mana ada benda tu muncul dalam pukul 4 petang? Kurang-kurang dia muncul tengah malam, pukul 12 malam. Gitu. Kembali teruk pun pukul 2, pukul 3. Pukul 2 lah. Pukul 8, pukul 9 malam kan. Jadi bila dia nampak kakak customer tu, dia pun berjalan ke arah ke kakak mana dia punya pembalikan image tu kan. Maksudnya dia nampak daripada cermin, jadi dia pergilah ke arah tu. Bila dah sampai dekat lorong kat mana kakak tu berdiri, dia tengok je kakak tu daripada jauh. Hati dia dah rasa tak sedap sebab keadaan kakak tu memang lain macam. Dia punya baju mengirit sampai ke tanah, sampai ke lantai. Rambut dia panjang melepasi bahu, tapi rambutnya agak keriting-keriting dan keriting dia nampak kasar. Dan yang paling pelik sekali, baju kakak tu warna kelabu, putih-putih kotor kelabu. Ini orang ke bukan ni? Jadi dia dah tak sedap hati. Nak pergi layan ke tidak? Kalau dia pergi layan, tiba-tiba dia toleh muka taring panjang macam walrus tu, matilah dia kata. Jadi dia pun rasa macam berdebar-debar nak pergi ke tidak. Dia ambil keputusan untuk tidak pergi, cerdik Alexandra. Jadi dia pun balik ke tempat dia balik untuk menyusun-nyusun barang. Dia rasa itu bukan kakak daripada alam manusia. Tengah-tengah dia susun barang, dia nampak daripada cermin kakak tu bergerak daripada tempat dia berdiri menghala ke tempat Alexandra. Pada waktu tu Alexandra dah tak sedap hati, dia pun cepat-cepat berlari turun ke tingkat 1. Bila kawan-kawan dia tanya, kenapa kau turun tingkat 1? Dia kata tak ada apa-apa. Sebenarnya dia dalam keadaan yang ketakutan. Nak minta kawan-kawan temankan, semuanya pekerja-pekerja lama. Dia je yang pekerja baru. Kalau tidak sah-sah lah kalau dia minta tolong, dia kena belasah balik dengan sini-sini. Itu pun penakut. Lain kali tak payah kerja kat sini. Sayang pula kalau kena berhenti kerja. Jadi dia tak nak ambil keputusan, tak nak beritahu kakak-kakak tu. Tapi sebenarnya keputusan dia untuk tak beritahu kakak-kakak tu adalah satu kesilapan. Tapi di antara semua pekerja-pekerja tu, walaupun semuanya senior, ada seorang yang masih lagi junior juga. Dia adalah pekerja lelaki. Nama dia Hafiz, kata Alexandra. Dan Alexandra memang rapat dengan Hafiz. Apa-apa pun dia minta tolong dekat Hafiz. Cerita tentang apa yang dia nampak dekat tingkat kedua tu, dia ceritakan pada Hafiz. Tapi Hafiz kata dia pun tak tahu asal-usul bangunan ni. Jadi kita ambil langkah berhati-hati. Jadi pada satu hari tu, entah macam mana Alexandra macam nak menterkejutkan, apa kita panggil, sergah lah. Dia nak sergah kalau Hafiz naik kat tingkat kedua ni, dia nak nyuruk dekat belakang pintu, dia nak sergah lah, dia kata. Lepas tu itu niat dia pada waktu tu. Entahlah, dia kata boring sangat kerja, jadi kalau perlukan hiburan-hiburan yang macam tu kan seronok juga kan. Jadi dia pun tunggulah Hafiz, bila lah Hafiz nak naik ni. Tiba-tiba dia nampak daripada cermin Hafiz naik daripada tingkat 1, dia nak naik tingkat 2, dia tengah memanjat tangga. Jadi cepat-cepatlah Alexandra menyuruh dekat tempat yang dia cadang untuk terkejutkan si Hafiz ni. Tunggu, Hafiz tak muncul-muncul. Jadi waktu dah lama sangat dah nyuruk belakang pintu tu, Hafiz tak muncul. Dia pun keluarlah daripada tempat persembunyian. Dia pergilah tengok dekat tangga. Hafiz tak ada. Oh, mungkin Hafiz naik tangga lepas tu turun balik sebab ada urusan dekat tingkat 1 ke apa macam tu. Jadi Alexander ni pun tak jadilah nak terkejutkan Hafiz. Dia pun pergilah ke tempat asal dia, yang tempat dia bekerja untuk susun-susun barang balik. Tengah-tengah dia susun barang,
baru dia perasan dekat cermin tu ada Apis. Apis masih lagi ada dekat tangga, tak bergerak. Dan waktu tu dia dah tergamam. Ini Apis betul ke Apis bukan? Bukan betul. Jadi dia pun pergilah ke arah tangga. Kuatkan semangat ni. Takut pun takutlah, tapi nak tahu kebenaran punya pasal. Bila sampai dekat tangga, dia tengok Apis tak ada. Tapi dekat dalam cermin, Apis ada. Waktu tu dia kata meremang-remang bulu roma, dia terus turun ke bawah. Padahal pada waktu tu siang, bukan malam. Dia turun dekat tingkat 1, dia bercari Apis, dia cerita dekat Apis. Apis kata, oh ni bahaya ni, dia kata, sebab benda tu dah mula menyamar-menyamar jadi pekerja lain. Takut nanti kalau kita terserempak lain kali dengan orang lain, kita ingatkan pekerja, rupanya bukan pekerja. Cerita yang lebih kurang sama abang pernah ceritakan dekat pasar raya kain dulu kan. Lebih kurang macam tu lah. Ada orang yang menyamar jadi orang lain. Tapi dalam banyak-banyak kejadian tentang pasar raya itu, ada satu kejadian yang betul-betul menyebabkan hati dia rasa nak cabut aja, nak tercabut, rasa nak berhenti time tu juga. Dan esoknya dia kata selepas kejadian yang abang nak ceritakan ni, dia terus demam seminggu cuti. Cerita dia macam ni. Waktu tu dia kata dia masih lagi bertugas dekat tingkat 2 dan cermin tu dia dah mula berhati-hati. Dia tak nak selalu pandang cermin. Kalaulah ada bunyi tapak kaki, bunyi orang riuh-riuh, barulah dia akan pergi ke arah customer. Tapi kalau customer tu senyap dia membisu sambil-sambil mencari barang, memang tak ada hatilah dia nak pergi kat jumpa customer tu. Takut dia kata customer yang dia jumpa tu adalah bukan customer betul-betul, customer alam sebelah. Jadi pada satu hari tu, lebih kurang pukul, kalau tak silap abang lebih kurang pukul 8 ke 9 malam. Pasar raya tu tutup pukul 12 malam. Jadi pukul 8 dengan pukul 9 malam tu dah tak ada customer. Ini ikut kata Alexandra. Jadi dia pun kemas-kemaslah apa yang patut. Tengah-tengah dia kemas tu, tiba-tiba satu pasar raya tu mati bekalan elektrik. Bayangkanlah, dia ada dekat tingkat kedua. Waktu tu dia kata dia tak fikir panjang, dia tak tahu, dia memang tak tahu mana jalan nak ke mana. Sebab dia kata tingkat kedua tu, cahaya yang ada adalah berdasarkan kepada lampu. Kalau lampu tu terpadam, memang gelaplah tingkat kedua tu. Tak tahu jalan. Jadi dia pun meraba-meraba dalam hati dia. Janganlah dia teraba benda yang lain macam yang bukan sepatutnya dia raba kan. Raba berjalan tu, akhirnya dia nampaklah dalam keadaan gelap kan, kita punya retina mata akan terbuka luas. Jadi dia nampaklah jalan dekat tingkat kedua tu. Dia pun turunlah, susur, jumpa tangga. Dia pun turun ke tangga. Bila sampai kat setengah tangga tu, dengarlah suara kakak-kakak yang bertugas dekat tingkat 1 tu manggil nama dia. Zendra, kau ada ke atas tak, cepat turun. Jadi bila dah turun ke bawah tu, legalah dia sebab kakak-kakak tu semua dah berkumpul. Memang keadaan dalam pasar raya tu gelap gelita, memang dah tak nampak apa pun. Jadi bos ni cakap, kalau macam tu dah macam ni, jomlah kita terus balik lah. Kita tak payahlah buka. Ini customer pun tak ada kan, tak payahlah nak tunggu bekalan elektrik ada, nak tunggu sampai pukul 11 baru kita nak balik. Jadi dia kata jomlah kita balik semua. Bila dah kata macam tu, Alexandra baru teringat dia punya wallet, telefon dah segala macam benda masih lagi ada dekat tingkat 2. Dengan kata lain, dia kena naik dekat tingkat kedua untuk ambil barang-barang tu. Wah Allah, dia kata memang takut, dia tak boleh nak cakap. Nak ajak teman Apis, nak ajak Apis teman, Apis pula tak ada pada waktu tu. Entah dia cuti, entah ke mana. Agaknya dah balik awal kot. Nak ajak kakak-kakak tu semua, kakak-kakak tu pula dah ada dekat depan kedai. Takkan nak ajak dia. Nak dia kuatkanlah semangat. Naiklah tangga untuk ke tingkat kedua. Dia naik tangga dengan berhati-hati untuk mengelakkan dia jatuh. Pada waktu tu dia kata dia tak terfikir untuk bawa lampu picit. Sebabnya selepas pasar raya tu bergelap, lampu-lampu kecemasan yang warna hijau tu yang ada perkataan keluar tu mula menyala. Jadi itu boleh dijadikan sumber cahaya. Jadi dia pun naiklah tangga perlahan-lahan sampai dekat tingkat kedua. Dia pun berlari dekat tempat dia, stesen dia, meja dia lah. Jadi dia ambil handset, dia ambil bekal makanan yang dah habis, dia ambil beg dia, beg tangan dia, dia terus dia berlari. Waktu dia berlari tu, dia terlupa yang dia akan menghadap cermin. Waktu dia sampai dekat cermin tu, dia rasa macam nak terkencing. Sebab belakang dia ada Makcik Rockers.
Waktu tu Makcik Rockers tu berdiri betul-betul dekat belakang dia, yang menyebabkan dia boleh rasa benda tu bukan benda palsu tapi benda betul. Waktu tu dia kata kaki dia macam tertanam dekat dalam lantai tingkat kedua, tak boleh bergerak. Dia dah tak tahu nak buat apa, nak baca apa ke, nak berdoa ke, dah hilang semuanya. Dia kata waktu tu dia cuba untuk alihkan anak mata dia, jangan bertembung mata dengan Makcik Rockers, sebab dia kata mata Makcik Rockers tu bulat, warna putih. Memang pelik, dia kata. Tak macam muka manusia, tapi dia punya kedudukan, dia punya ketinggian dia agak tinggi daripada Alexandra. Jadi dia kata waktu tu dia cuba untuk bergerak tapi tak boleh. Puas dah dia cuba. Entah macam mana, dia kata sebabkan perasaan terlalu takut. Tiba-tiba gelap. Rupanya dia dah pengsan. Sedar-sedar daripada pengsan je, rupanya dia dah ada dekat tingkat yang pertama. Kawan-kawan, kakak-kakak tu semua bawa dia turun. Sebab kakak-kakak tu semua dengar macam dia terjelepok. Lepas tu, yelah takut apa-apa berlaku kan. Pekerja-pekerja semua bawa dia turun. Bila dah letak air dekat muka, tepuk-tepuk muka, tanya, Alexandra kenapa kalau tiba-tiba kau pengsan dekat tingkat kedua? Waktu tu masih lagi Alexandra tak nyatakan, tak ceritakan. Dia diam je. Dia kata tak ada. Mungkin dekat atas tu kurang oksigen agaknya. Sebab itu saya pengsan tiba-tiba. Memang dia tak nak beritahu. Tapi waktu tu dia kata dia nak ambil keputusan nak berhenti. Bila dipikir-pikirkan balik, tak jadilah dia berhenti. Dia kata walaupun dia takut, tapi itu jelah punca rezeki keluarga dia. Nak tak nak, dia kena berkorban. Sebab yang lain-lain belum lagi dapat pekerjaan yang sesuai keluarga dia. Jadi nak jadi cerita, selepas kes tu, dia alihkan tempat duduk dia dekat dengan tangga, tapi membelakangkan cermin. Dengan kata lain, apa-apa berlaku, dia tak akan nampak apa yang keluar dekat cermin tu. Dan dia pun tak nampak siapa yang naik turun daripada pasaraya tingkat kedua ke tingkat pertama, tingkat kedua tu. Dia tak nampak. Dengan kata lain, itu jelah cara usaha yang dia boleh buat. Pihak pengurusan sebenarnya marah juga kenapa dialihkan meja, tapi nak buat macam mana, dah dia berkeraskan. Jadi nak cari pekerja lain susah. Biarkan ajalah, asalkan dia masih lagi buat kerja. Jadi dia kata kejadian yang seterusnya ni adalah pada waktu nak balik juga. Pada waktu tu semua orang dah bersiap-siap nak balik. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Semua orang dah bersiap, dah turun ke tingkat pertama. Dan dia punya penutup pintu utama pun nak ditutup dah. Tiba-tiba kawan dia pula, salah seorang daripada kakak tu, entahlah, dia kata dia tertinggal barang dekat tingkat kedua. Dia pun minta lah si Alexandra temankan. Sebab Alexandra lah yang jaga tingkat kedua. Dia tahulah selok-belok dekat tingkat kedua. Oh, bukan barang tertinggal, dia nak ambil Tupperware. Dia dah bayar Tupperware tu kat bawah, tapi dia nak ambil kemudian. Itu je lah, dia letak Tupperware tu dekat atas. Jadi bila dengar macam tu, Alexandra macam berat hati sangat. Sebab kejadian sebelum tu waktu gelap lah. Takkan nak kena buat mengadap sekali lagi kan. Tak apalah, disebabkan kakak sini tu kan masih lagi banyak pengalamannya. Jadi dia temankan je lah. Jadi dia orang berdua pun naik daripada tingkat satu naik ke tingkat kedua. Tapi Alexandra tak teman kakak tu terus masuk ke kawasan yang tempat kakak tu nak tuju. Tapi Alexandra tunggu dekat tepi tangga, dekat meja dia yang dia alihkan tadi. Dia tunggu je dekat situ. Jadi pada waktu tu tiba-tiba dia dengar ada orang menyanyi dekat kawasan tingkat kedua. Waktu tu dia ingat kakak senior tu yang nyanyi. Tapi waktu benda tu menyanyi, tiba-tiba kakak senior tu yang daripada belakang store tu, yang belakang kedudukannya agak jauh daripada Alexandra pun cakap macam ni. Weh, dia kata, kau kenapa tiba-tiba nyanyi? Kau takut ke? Bila kakak sepupu lah, kakak sini tu cakap macam tu, tahulah Alexandra sebenarnya kakak tu tak tahu yang menyanyi tu daripada dalam sebelah. Jadi pada waktu tu Alexandra pun cakap, Kak, orang menyanyi ni menghiburkan hati, akak boleh cepat sikit tak? Jadi kata, okey, akak on the way. Bila akak tu datang dekat Alexandra, akak tu terdiam. Sebabnya pada waktu akak tu berdiri depan Alexandra tak menyanyi, tapi bunyi nyanyian tu masih lagi ada dekat tingkat kedua. Wah, yang kedua-dua ni pun bila dengar macam tu, terus dia dah berlari turun tangga, tutup pintu utama, pintu grill besi, terus balik tu berceritalah dia orang, bermesej-mesej tentang kejadian tu.
Dan mengikut cerita Alexandra, dia masih lagi bekerja dekat tempat yang sama. Itulah tempat dia untuk mencari rezeki. Tapi Alhamdulillah, dia kata dia dah lebih biasa dengan kawasan tu. Dia dah tahu dah macam mana cara-cara untuk mengelakkan daripada terserempak dengan kakak rockers. Cumanya cermin tu tak dapat nak dialihkan. Dia biarkan cermin tu duduk kat situ. Cuma kalau ada pekerja-pekerja baru yang datang, dia lebih rela untuk temankan pekerja-pekerja tu sebab dia tak nak pekerja-pekerja tu menerima nasib yang sama dengan dia. Cerita yang kedua ni masih lagi pengalaman Alexandra. Dan macam abang cakap tadi, dia akan balik setiap malam. Agak malam jugalah, pukul 11, pukul 12 malam. Kalau dekat Sandakan, 11, 12 malam tu memang dah malam betul. Memang gelap, pekat, mekat. Jadi dengan kata lain, dia sangat berhati-hati sewaktu balik. Selain daripada makhluk alam sebelah, ada lagi banyak binatang berbisa yang ada dekat dalam belukar tepi-tepi jalan. Takut-takut kalau terpijak, kata Alexandra. Jadi pada satu hari tu, entah macam mana, pada satu hari tu dia ada urusan. Jadi dia minta untuk balik awal. Lebih kurang pukul 8 malam lah dia balik bertolak daripada tempat kerja dia nak sampaikan ke rumah. Bila sampai dekat kawasan rumah tu, lebih kurang pukul 9 lah macam tu. Masih lagi awal kalau kita kat Semenanjung. Tapi kalau kita dekat Sabah Sarawak, pukul 9 tu umpama macam pukul 10 malam dekat sini. Sudah gelap gelita. Jadi dia kata waktu dia balik tu, dia dah rasa macam tak sedap hati. Hati kita ni kan, kalau dah nak terserempak dengan sesuatu, macam Tuhan Allah dah bagi tahu tau, gerak-gerak hati tu macam engkau akan berjumpa tapi engkau kena bersedia. Allah nak turunkan ilham lah macam tu kan, bagi kita lebih bersedia ingat pada Allah Ta'ala. Jadi pada waktu tu, waktu perjalanan balik tu, Alexandra cakap dia mesti terserempak dengan sesuatu, tapi dia harapkan janganlah terserempak dengan benda-benda yang pelik. Cumanya dia kata yang tak sedap ni, tempat tinggal dia ni memang terkenal dengan apa bang cakap kepala terbang tu, apa namanya, penanggal. Nak cakap kuat pun hara. Kita panggil yang terbang tu lah, yang kepala terbang tu je. Jadi dia kata kat kampung dia ni memang terkenal dengan benda tu. Banyak kali orang nampak, banyak kali orang terserempak. Cumanya dia belum pernah mencederakan manusia. Selalunya yang dimakan adalah kambing, lembu dan binatang-binatang ternakan. Itu je lah yang dimakan. Manusia belum lagi dikokangnya. Jadi dia kata nak jadi cerita pula, benda tu akan muncul dekat kampung Alexandra kalau ada orang yang bersalin, yang baru lepas bersalin. Mesti ada orang ternampak dengan benda kepala terbang, balan-balan. Jadi nak tak terempuh jugalah, takkan nak tinggal dekat pejabat pula. Dah diminta kebenaran untuk balik awal sebab ada urusan. Jadi dia pun tak adalah nak kata takut sangat pun tidak juga pada waktu tu, masih lagi pukul 9 malam. Tengah-tengah dia berjalan tu, merentasi beberapa belukar untuk sampai dekat kampung dia. Tiba-tiba dia nampak ada cahaya merah dengan biru. Tapi cahaya merah dengan biru tu dekat tepi semak, dekat tepi pokok, dekat kawasan-kawasan semak. Jadi dia kata, ini mustahil ini adalah balan-balan. Sebabnya, kalau balan-balan selalunya terbang kan, takkannya ada dekat lantai, dekat pokok-pokok. Mungkin ada orang yang tertinggal lampu kelip-kelip raya agaknya. Dia cuba untuk mempositifkan dirilah dengan kata lain. Jadi dia pun melintaslah ke arah warna biru dengan merah yang ada dekat tepi semak tadi kan. Dia melintas. Lentas-tetah dia melintas je dekat situ. Tiba-tiba benda biru dengan merah tu terapung, naik daripada dalam semak, naik betul-betul muncul dekat sebelah. Tak adalah sebelah sangat, dia kata agak jauh jugalah. Tapi bila dia dah muncul, yang kita ni, kalau kita lah tengok tiba-tiba keadaan kita ada warna biru dengan merah, nak tak nak kita mesti tertoleh kan. Begitu juga dengan Alexandra, dia pun toleh lah. Kenapa lah warna tu tiba-tiba naik terapung? Baru dia nampak benda tu adalah yang itu, yang terbang, yang ada risik perut tu. Dia punya kawasan risik perut dia tu mengeluarkan cahaya warna merah dengan warna biru. Waktu tu dia naik motor, main perah lagi, sampailah dekat rumah. Tapi dia ingatkan benda tu tak kejar dia. Daripada belakang benda tu bunyi dia agak bising-bising. Sambil dia kejar Alexandra naik motor. Waktu tu Alexandra kata dia punyalah ketakutan sampai dekat rumah. Dia tak sempat nak tongkat motor dia tolak je motor dia kan masuk dekat dalam rumah. Muncullah pada waktu tu, dia kata pintu rumah tak
tak berkunci. Sampai dekat rumah, dia tutup pintu, dia tengok mak dengan kakak dia ada dekat ruang dapur. Mak dengan kakak ni terkejut, kau dah kenapa tiba-tiba balik dengan muka pucat-pucat? Dia pun cakap, ada kepala tu tadi dia kejar. Oh ya ke, dia kata. Tak apa. Kita relax. Kalau kita dalam rumah, dia tak kejar lagi dah. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Alexandra ingatkan mak dan bapak dia dengan abang dia. Jadi dia pun nak buka lah pintu. Mak dia kata, jangan buka pintu, jangan buka pintu. Dia kata, kenapa pula tak boleh buka pintu? Abang dengan bapak engkau pergi kenduri arwah dekat kampung 2-3 kampung sebelah, agak jauh daripada sini. Tak mungkin dia dah sampai kat rumah. Jangan buka pintu sebarang. Jadi pada waktu tu, relax dulu kan. Relax, dia kata. Mak nak tengok dekat tingkap ke betul ke bapak engkau dengan abang kau. Sekali mak dia tengok dekat tingkap, bila mak dia paling aja, bila mak dia tutup tingkap semula, muka mak dia pula pucat. Dah si kakak tanya, dah tadi Alexandra muka pucat, sekarang mak muka pucat, dah kenapa pula tu? Baik kau tengok sendiri kat tingkap, takut mak ni salah pandang. Masih lagi bunyi ketukan dekat pintu tu, ketok tok macam tu. Jadi si kakak ni pun tengoklah dengan Alexandra. Rupanya balan-balan tu tak balik. Balan-balan tu kejar, masih lagi ada dekat depan pintu. Yang bunyi ketukan tu adalah dia yang ketuk pintu pakai kepala dia. Bukan pakai dagu, pakai kepala. Jadi dia kata, waktu tu 3 beranak dah jadi macam ayam dah. Kalang kabut. Kenapa pula ni? Mak dia cakap, okey, relax. Kita kena relax. Kita kena bergantung kepada Allah Ta'ala. Mak pernah dengar, benda tu takut dengan garam. Betul lah, garam. Benda tu takut dengan garam. Jadi 3 beranak ni pergilah ke dapur cari garam. Sampai jumpa bekas garam ni, Alexandra ni dah keadaan ketakutan sangat. Dia cekut garam tu, dia baling ke pintu. Mak dia kata, salah. Bukan baling ke pintu, cekut benda tu, kita baca dulu. Oh, macam tu. Jadi pun 3 beranak ni buat benda yang sama. Dia ambil garam tu, letak dekat dalam genggaman, baca ayatul kursi. Lepas tu mak dia kata, jangan baling, kita kena tabur dekat depan pintu je untuk mengelakkan benda tu melintas, melepasi daripada pintu. Jadi dalam 3 beranak ni dah ketakutan. Mula-mula dia suruh, kau kelakar, kau pergi dulu kak. Alamak lah, pergi dulu. Orang dah takut dah ni. Alexandra lah pergi dulu dah. Menolak dia. Siapa nak pergi dulu, nak tabur garam dekat depan pintu. Benda tu ada dekat depan pintu tu, masih mengetuk-getuk tu. Takkanlah kan. Jadi mak dia kata, kita pergi sama-sama bertiga. Jadi dia orang bertiga pun pergilah tabur dekat depan pintu, dekat bawah pintu tu kan, untuk mengelakkan daripada, untuk bagi dia menghalau lah pergi. Lepas tu, dah lepas tabur tu, 3 beranak tu balik semula ke belakang. Dah berkumpul 3 orang, tengok aja pintu tu, apa jadi. Selang beberapa minit, bunyi ketukan tu dah tak ada. Jadi diorang fikir benda tu dah pergi daripada situ. Dan diorang pun 3 beranak ni mengendap, tengok dekat tingkap tu kan dekat dengan pintu kan. Selak langsir, buka sikit tingkap belakang tu, tengok dah tak ada benda tu dekat depan pintu. Mujur, alhamdulillah, benda tu dah tak ada. Lega dia kata, mujur dah tak ada, benda tu pergi. Lepas tu selang beberapa jam, barulah abang dia dengan bapak dia balik daripada kenduri. Hero cerita tu, memang hero sangat cerita tu tentang kemunculan balan-balan tu. Memang dia kata kat kampung dia ni, kalau ada orang yang bersalin, balan-balan tu mesti muncul. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh Hana, berlaku pada tahun 2016 dekat satu sekolah di Pendawan, Kuching, Sarawak. Pendawa ke Pendawan, lebih kurang lah. Nanti kalau orang-orang Sarawak beritahu dekat abang, betul kan, terutama orang Kuching, Pendawan atau Pendawa. Dia kata dia sekolah dekat situ. Hana ni dia kata dia adalah pengawas asrama perempuan. Jadi dia ni memang ada kegemaran untuk terkejut-terkejutkan kawan-kawan dia, terutama budak-budak junior. Tapi dia masih lagi berhati-hati dengan sekolah tu, sebabnya sekolah tu ada satu cerita sebenarnya. Dekat satu pokok besar, yang pokok tu terletak dekat sebelah asrama perempuan. Katanya dekat situ dulu ada orang gantung diri, putus cinta ke exam tak pas, lebih kurang lah salah satu. Dan budak perempuan tu gantung diri dekat pokok tu. Sejak daripada tu, ramai orang nampak benda-benda pelik dekat pokok tu. Budak tu muncul tiba-tiba. Ada yang kata budak tu berbaju sekolah, ada yang kata budak tu muncul dalam keadaan yang dia punya lehernya terpatah. Dia macam lehernya macam kita, macam benda tergantung kan, patah lehernya. Ramai yang nampak macam tu lah kan. Jadi dia kata Alexandra ni pun memang dia ada
Alexandra pula, itu dia tadi, Hana kata dia pun ada kegemaran untuk nakut-nakutkan student, walaupun macam tu dia tetap berhati-hati. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari tu dia dengan kawan-kawan dia, 4 orang kawan dia, 4-4 ni adalah senior dan 4-4 ni adalah pengawas. Diorang bercadang nak takutkan junior-junior yang baru mendaftar masuk dekat sekolah tu. Jadi diorang pun pergilah pakai telekong, pakai rambut palsu, pakai segala macam peralatan untuk menakutkan orang, duduk dekat kawasan tandas. Yang Hana ni pula cerdiknya lain macam. Dia pergi duduk dekat tandas yang paling hujung sekali dekat dalam asrama perempuan tu. Tujuannya adalah bila budak-budak junior masuk, belum sempat budak-budak tu masuk dalam kubikel tandas, dia akan keluar daripada tandas yang hujung tu dan dia akan takutkan, mengilai-ngilai lah macam tu. Itu cadangannya. Selalu juga dia buat macam tu, tak pernah jadi apa-apa, dan selalunya dia akan buat lebih kurang di antara pukul 11 malam hingga pukul 1 pagi. Sebab pada waktu itulah budak-budak baru nak tidur, baru nak terkencing, sebelum tidur kita kan macam tu kan, sebelum tidur kita kencing dulu, ya berak dulu. Jadi macam itulah. Jadi itu adalah boleh dikatakan target-targetnya. Jadi dia tak sangka pada hari kejadian, dia pula yang kena prank. Waktu tu, dia tengah tunggu dekat tandas yang paling hujung. Kawan-kawan dia ada yang tunggu tepi tandas, ada yang belakang pintu, ada yang tunggu dekat bawah sinki. Jadi datanglah 2 orang budak. Waktu tu dia kata, dia nampak 2 orang budak junior tengah berjalan daripada asrama nak masuk tandas. Jadi dia pun, Hana ni pun cepat-cepatlah duduk dekat tandas yang paling hujung. Waktu budak perempuan tu dah masuk, 2 orang tu dah masuk dekat dalam tandas, Hana ni pun dengan macam biasa, dia buka pintu. Bila dia buka pintu, bunyilah jadi budak-budak yang masuk tandas tadi tu dah macam nak menangis. Weh apa tu weh. Jadi pada waktu tu Hana ingatkan nak ambil lah, buat action lah, dia baru nak keluar. Baru dia nak melangkah keluar daripada tandas yang terakhir tu, tiba-tiba baju dia macam seolah-olah tersangkut dengan sesuatu. Dia pun pandanglah belakang. Bila dia pandang belakang, dia tengok ada seorang budak perempuan yang lehernya patah. Waktu tu, time tu juga Hana kata dia pengsan. Sedar-sedar daripada pengsan, dia tengok kawan-kawan dia semua dah mengelilingi dia. Ada yang muka pecat lesi, ada yang cikgu, warden pun dah ada. Jadi dia masa tu masih lagi dengan rambut palsu yang konon-kononnya nak menakutkan orang tu lah. Jadi dia pun kena marah dengan cikgu lah, yelah, benda-benda macam ni memang tak elok. Besok paginya tidur, besok paginya bangun cerita dekat perhimpunan, habis kena marah. Macam-macam cikgu beritahu, yang ini tak elok, ini tak elok. Sebab apa cikgu cakap tak elok? Cikgu tak nak peristiwa yang berlaku banyak kali, yang budak gantung diri tu dibuat main. Cikgu tak nak. Itu sebagai pengajaran kepada pelajar, jangan dibuat main, cikgu cakap. Jadi lepas habis perhimpunan pun, si Hana ni pun berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Nak tanya sebenarnya apa yang berlaku malam tu. Dia pun nak ceritalah apa yang dia alami. Jadi bila dia dah berkumpul, Hana lah dulu cerita kenapa tiba-tiba dia pengsan. Bila Hana cakap macam tu, diorang semua macam terkejut. Sebabnya dia kata, ikut kejadiannya, diorang masa budak-budak perempuan yang pelajar junior masuk tandas, bila bunyi pintu terbuka dia tadi, yang pintu bilik tandas Hana tu terbuka kan, budak tu dah lari keluar. Dah lari, tak sempat nak terkejutkan. Jadi kawan-kawan Hana pun keluarlah daripada tempat persembunyian, keluar daripada belakang pintu, bawah sinki, daripada kubikel, keluarlah. Bila diorang keluar, diorang panggil, Hana, jomlah, tak jadilah, takutkan budak ni. Jadi diorang nampak Hana keluar daripada kubikel yang terakhir, Hana melintasi diorang, berjalan dan terus pergi ke pokok besar. Itu yang diorang nampak. Tapi apa yang Hana rasai adalah dia pengsan. Tapi memang betul, sebenarnya pada malam tu Hana berjalan ke pokok besar, sampai dekat pokok besar Hana pengsan. Sebab itu Hana dibawa masuk ke asrama selepas tu. Cuma Hana cakap dia ada jumpa dengan budak yang dikatakan legenda, budak perempuan leher terpatah. Dia nampak, dia kata sejak daripada tu dia tak berani nak buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan macam itulah, nak menakut-nakutkan. Sebabnya seolah-olah mempermainkan almarhum ataupun arwah yang mati tergantung dekat pokok tu.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak sampaikan ucapan-ucapan hari jadi, semoga menjadi kenangan satu hari nanti. Ucapan hari jadi yang pertama ni sebenarnya datang daripada seorang bonda yang bernama Puan Nurhasni Tajinan. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang berumur 1 tahun. Cuma dia tak beritahu ke abang nama anaknya. Jadi dari pihak ibunda, bonda dia ucapkan supaya anak dia menjadi seorang insan yang cemerlang pada akan datang dan semoga panjang umur dan sentiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah buat anaknya. Yang mana hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 7 hari tu. Daripada JSPL, Uncle ucapkan selamat hari jadi buat si anak, semoga menjadi insan yang cemerlang di masa akan datang. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seorang anak yang bernama Siti Hajar. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat ibundanya yang bernama Zahara Arifin, yang mana hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 8 yang hari tu. Dia kata dia ucapkan terima kasih sangat-sangat telah menjaga dan melahirkannya. Siti Hajar cakap dekat mak dia, dan dia doakan kepada ibundanya semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Memang touching bila buat ucapan macam ni kan. Ucapan hari jadi yang ketiga ni pula datangnya daripada seorang suami yang bernama Ejad Fitri. Tapi itu bukan nama sebenar abang rasa. Nama nickname Ejad Fitri. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat isterinya. Yang mana hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 8 hari tu. Agak-agak abang lah sebab dia tak beritahu. Dia cuma cakap hari ini. Lagaknya lah 8 hari bulan 8. Isterinya bernama Fatin Alisha. Jadi dia kata terima kasih menjadi isteri yang begitu hebat dalam kehidupan melayari kehidupan bahtera perkahwinan. Dan dia ucapkan selamat hari jadi untuk isterinya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan, diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Ucapan hari jadi yang ketiga sebenarnya datang daripada seorang bonda pula yang bernama Nurmala Abu Bakar. Dan ucapan hari jadi ini ditujukan khas untuk dua orang anaknya yang bernama Hadi dan juga Hasnida. Yang mana hari jadi Hadi jatuhnya pada 17 hari bulan 7 hari tu, genap umurnya 20 tahun. Dan Hasnida yang mana hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 8 hari itu, genaplah 16 tahun. Daripada ibundanya, dia mengucapkan selamat hari jadi buat anak anda berdua. Semoga sentiasa dirahmati Allah dengan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang isteri yang bernama Jujur 0609. Tapi dia tak beritahu ke abang apa nama suami dia. Cuma dia menggunakan nickname Jujur 0609. Jadi buat suami Jujur 0609, isteri anda mengucapkan selamat hari jadi yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 8. Dia kata terima kasih menjadi seorang suami yang baik untuk keluarga dan semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Dan ucapan hari jadi yang terakhirnya datangnya daripada seorang suami juga yang menggunakan nickname Meko Boy, dan dia ucapkan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Atirah Muhammad. Hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 8 dan pasangan ini sebenarnya berasal daripada Brunei. Jadi daripada suami dia nak ucapkan untuk isterinya terima kasih menjadi isteri yang sangat istimewa, isteri syurga. Semoga panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Dan yang terakhir bukanlah ucapan hari jadi, tapi dia minta kita semua sedekahkan Al-Fatihah untuk anaknya. Kerana anaknya punya hari jadi jatuh pada 9 hari bulan 8 dan kalau anak dia hidup lagi dah pun berumur 14 tahun. Lupa abang nak bagi tahu ini adalah ucapan daripada bondanya yang bernama Marina. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Siti Aisyah Muhammad. Semoga ditempatkan bersama ahli-ahli syurga di sana. Al-Fatihah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.